Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni seperti yang kita hebahkan sebelum ni, InsyaAllah malam ni ada ceramah khas berkenaan dengan situasi global yang akan disampaikan oleh Dr. Mak Rofal Ismail, yang mana beliau ni adalah selalu pendakwah bebas lah, merupakan mantan pensyarah di Universiti Putra dan juga ahli majlis pakar astronomi Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, dan juga fellow kanan Institute International Islamic Thought. Jadi banyaklah pendekatan yang telah dibawa oleh beliau untuk ceramah. Kalau tarik dalam YouTube tu banyaklah, tuan-tuan boleh tengoklah, sama ada berkenaan dengan sejarah maupun dari segi sains kuantitatifnya dan juga aliran global pada hari ini. Jadi dengan ini saya persilakan terus pada doktor untuk menyampaikan ceramah. Boleh tafadhal mazkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana lil zalimin. Assalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengisi majelis, Tuan Imam, Tuan Nazir, Tuan Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Mula sekali saya mengucapkan syukur, terima kasih kepada masjid yang telah sudi untuk membiarkan saya untuk membicarakan tajuk semasa hari ini. Dan saya diminta untuk membicarakan tentang suka duka umat Islam di Rusia. Barangkali tajuk ini tajuk yang jarang dibicarakan, tapi marilah kita lihat sebahagian daripada yang dihadapi oleh umat Islam di Rusia ini. Kita mulakan surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin wa la nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin min ath-thamarati amwal wa naqsin min al-amwal wa anfusi was-samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pasti kami akan uji kamu dengan suatu yang ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal wa ath-thamarat wa naqsin minal amwal wa anfusi was-samarat, dan daripada kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan berilah berita gembira kepada mereka yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa bala, mereka ditimpakan musibah, lalu mereka berkatakan, sesungguhnya kami daripada Allah dan kami kepada Allah dikembalikan. Tuan-tuan yang saya hormati, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita kenal satu masyarakat yang barangkali jauh daripada kita, masyarakat Rusia yang satu masa dulu namanya Soviet Union. Negara inilah negara komunis, dan satu masa diperintah oleh raja, dan ketika itu umat Islam dizalimi. Umat Islam yang berada di Rusia telah dizalimi begitu banyak ketika zaman raja ini. Maka umat Islam berdoa supaya mereka dilepaskan daripada bala, dan selepas itu umat Islam, raja ini telah digulingkan dan sebuah kerajaan baru telah dibentuk, iaitu Soviet Union. Umat Islam memberikan harapan yang sangat besar kepada kerajaan ini, tetapi rupa-rupanya harapan mereka harapan yang sia-sia. Mereka dibunuh dengan lebih dahsyat lagi, dan masjid-masjid diruntuh, sekolah agama telah dimasukkan, dan tidak ada amalan Islam sama sekali. Masjid-masjid sebanyak 6,000 masjid telah diruntuhkan. Itulah nasib umat Islam, tuan-tuan, apabila kita tidak ada kuasa, dan komunis ialah musuh kepada segala agama. Apa yang mereka tumpukan ialah kepada umat Islam, dan mereka hancurkan umat Islam daripada hujung ke hujung. Dan umat Islam di Rusia, tuan-tuan, mereka percaya mereka adalah keturunan tulen daripada Nabi Nuh AS, dan mereka percaya juga kapal Nabi Nuh tersadai di kawasan Chechen ataupun di kawasan Georgia sekarang, dan mereka adalah keturunan pertama daripada Nabi Nuh AS, dan oleh sebab itu mereka berbangga dengan keturunan ini. Mereka adalah pengamal Sufism, tarikat dan sebagainya, dan mereka terus berjuang walaupun mereka dizalimi oleh Siam ataupun oleh Rusia ataupun ketika itu Soviet Union. Akhirnya takdir ilahi, secara ringkasnya, pada tahun 1991
negara Soviet Union telah berpecah kepada 15 buah kawasan. Lalu kerajaan besar tadi setelah semakin kecil, angkaranya dilakukan oleh kuasa besar di sebelah barat iaitu Amerika, telah memecahkan negara Soviet Union yang angkuh ini. Lalu mereka pecah kepada Armenia, kepada Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, kepada Ukraine, kepada Tajikistan, Uzbekistan dan sebagainya. 15 negara telah berpisah. Dan itulah nasib umat Islam juga apabila mereka mengharapkan sesuatu yang berlaku ditakdirkan ilahi. Mereka berperang sehinggalah tahun 1995, dan Ukraine ketika itulah sebahagian daripada negara Islam. Satu masa dulu ialah negara di bawah kerajaan Osmania. Di sinilah panglima-panglima yang handal yang membela Islam, tetapi akhirnya kita dikalahkan oleh kerajaan Soviet Union, dimasukkan dalam Soviet Union. Selepas tahun 1991, negara ini telah dimerdekakan dan mereka mempunyai kerajaan sendiri. Asalnya mereka lah daripada kerajaan Soviet Union. Ketika diberi kemerdekaan, mereka diberi syarat supaya mereka tidak berpihak pada mana-mana kuasa belak timur atau barat, dan mereka diberikan kemerdekaan oleh Soviet Union. Adapun kawasan ini, tuan-tuan, satu masa dulu ialah kawasan negara Islam. Kita kenang kembali kawasan Balkan ialah kawasan negara Islam, dan kawasan yang termasuklah kawasan Ukraine, sebahagian daripada Rusia ialah negara umat Islam, termasuklah Chechen ialah negara umat Islam, dan kita merintah selama 600 tahun di situ. Tetapi akhirnya apabila kita kalah, maka kita dilakukan sedemikian rupa sehingga umat Islam dibunuh, sehingga mereka dihalau dan mereka dibiarkan mati di kawasan Siberia. Itulah nasib Islam secara kasarnya apa yang berlaku di Rusia, tuan-tuan. Apa yang saya sebutkan di sini ialah kesan-kesan umat Islam masih kita dapat lihat di Ukraine. Ukraine ialah sebuah negara umat Islam satu masa dulu, dan mereka lah kebanyakan daripada bangsa Tatar. Tatar ialah bangsa yang perkasa, datang untuk menghancurkan Islam, dan mereka telah menghancurkan Baghdad ketika zaman kerajaan Abbasiyah. Tetapi Allah sukar untuk kita bayangkan apakah yang dikehendaki Allah. Selepas mereka menghancurkan Islam, membunuh para ulama, kemudian membakar para kitab-kitab, dan mereka telah memeluk Islam beramai-ramai. Subhanallah. Tatar yang sangat jahat, yang sangat ganas, zalim tak Islam, telah memeluk Islam beramai-ramai. Mereka lah yang menyampaikan Islam di Rusia. Mereka lah yang membentuk negara Islam Rusia. Mereka membentuk negara Islam di kawasan-kawasan Tengah Asia yang tidak pernah ataupun tidak banyak dinyatakan di sini. Kesan-kesan mereka kita dapat lihat lagi. Masjid-masjid mereka bina, yang diruntuhkan kemudian dibina kembali, masih menunjukkan bahawa sejarah umat Islam di Ukraine, di kawasan tersebut, masih dapat kita saksikan sampai sekarang. Dan hari ini, tuan-tuan, sejarah yang terakhir ini ialah apabila Rusia diperintah oleh Presiden Putin. Tradisinya pemerintah Rusia ataupun Soviet Union, mereka lah komunis, tetapi entah macam mana dia adalah penganut ortodok. Ortodok dia memusuhi Yahudi, tetapi lebih rapat dengan Islam. Ortodok ialah satu mazhab dalam Kristian yang berpecah daripada Indo asal. Ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Ortodok, dan lain-lain. Dan adapun yang kita berperang selama ratusan tahun ialah dengan Katolik. Barangkali kita tidak berperang dengan Ortodok, dan mazhab yang dipegang oleh presiden ini ialah Ortodok, sedangkan rakyatnya lah komunis. Dan satu perubahan yang besar berlaku di Rusia. Dia mengiktiraf ulama kita buat pertama kalinya. Dia memberikan otonomi kepada umat Islam untuk menyelesaikan masalah Islam yang sebelum ini tak pernah diberikan. Umat Islam dibunuh, masjid dihapuskan, tetapi Allah yang menentukan segala-galanya. Orang yang sangat musuh kepada Islam, Putin, telah menunjukkan sikap yang lunak kepada Islam, dan dia melantik mufti-mufti kita, dan dia beriktiraf 100 yang terbaik, yang terpengaruh di Rusia ialah daripada umat Islam yang diberikan hak untuk menyelesaikan umat Islam di Rusia. Dan kalau tuan lihat gambar yang berserban hijau itu ialah ketua ulama Rusia, dan di tengah-tengah itulah mufti Moskow yang sekarang diberikan ruang satu masa yang tidak pernah dijangka oleh umat Islam, tetapi sekarang telah berlaku di Chechen. Tuan-tuan, Chechen ialah keturunan Nabi Nuh AS. Mereka berpegang kepada syariah Islam yang sangat hebat,
Presiden mereka ialah Ramzan Kadyrov, dan kita kena lihat dari segi politik Rusia, Chechen ialah negara yang berotonomi di bawah Rusia. Demikian juga Dagestan ialah negara Islam yang berada di bawah Rusia. Selama ini mereka berperang, tetapi Putin mengadakan polisi yang berbeza sama sekali dengan sejarah lampau mereka. Dia mengadakan hubungan dengan Islam, dan inilah yang sukar untuk dipahami oleh ahli sejarah. Masjid yang diruntuhkan oleh Presiden Putin selama ini dalam peperangan Chechen pertama, Chechen yang kedua, yang dihancurkan seluruhnya masjid oleh Presiden Putin, tiba-tiba mengubahkan hala dan membina kembali masjid. Dia membina kembali semua masjid dan dia meresmikan masjid. Ini satu perkara yang sukar untuk kita faham. Dan dia telah membina masjid dan memberikan ruang kepada umat Islam untuk melaksanakan Islam di Chechen khususnya ataupun di Dagestan. Dan orang Chechen, tuan-tuan, Chechnya, mereka ialah satu kaum yang sangat komited dengan Islam. Mereka sangat pegang Islam, dan apabila diberikan hak untuk mengamalkan Islam, maka presiden mereka, Ramzan Kadyrov namanya, mewajibkan para tenteranya supaya bersolat di Jumaah setiap hari tanpa miss. Syarat untuk menjadi tentera Chechen sebahagian di Rusia, tuan-tuan, mesti solat berjemaah di masjid, dan solat jemaah subuh adalah mandatory. Siapa tentera yang tidak solat subuh berjemaah akan dipecat serta-merta dan dihukum. Setiap tentera mesti berjanggut, sebab mereka wajibkan janggut dalam konteks mazhab Hanafi. Mereka sebahagiannya mazhab Hanafi, dan mereka tidak benarkan tentera yang tidak berjanggut. Dan mereka mewajibkan berselawat setiap hari, dan amalan kejiwaan mereka sangat kuat. Itulah sebuah negara Islam di tengah-tengah negara komunis yang tidak pernah kita sangka, dan itulah suasana yang berlaku sekarang. Tuan-tuan, inilah Masjid Moskow. Masjid ini satu-satunya masjid yang tidak diruntuhkan oleh Rusia, oleh Soviet Union satu masa dulu. Tetapi sekarang dengan perubahan polisi, presidennya turut meresmikan masjid yang bersejarah ini. Bumbunya daripada emas, dan menggambarkan sesuatu yang luar biasa berlaku di negara komunis ini. Dan dikatakan jumlah penduduk Islam di Rusia sekarang telah mencapai 20 juta atau 25 juta ataupun 30 juta. Dan disitulah umat Islam yang sangat aktif, yang sangat dinamik, dan mereka menjangkakan Rusia bakal menjadi negara Islam dalam masa 30 tahun akan datang. Dan inilah yang tidak disebut dalam sejarah dunia. Bahkan cukup mengagumkan bagi mereka yang sampai, tuan-tuan yang pernah sampai ke Moskow barangkali, ataupun di Kazan, ataupun di Volga, ialah tempat-tempat kawasan umat Islam yang sudah berkembang. Pemandangan ini ialah ketika hari raya sebelum Covid 7 tahun lepas, 6 tahun lepas, umat Islam telah keluar dengan ramainya untuk bersolat, solat Idul Fitri dan kemudian solat Idul Adha, menunjukkan bahawa umat Islam yang begitu ramai memenuhi jalan raya yang tak pernah berlaku sebelum ini. Peristiwa ini berlaku hanyalah 10 tahun yang lepas. Kita lihat umat Islam yang keluar bersolat. Ini bukan negara Arab, bukan negara Bangladesh, tetapi di negara Moskow ataupun negara Rusia, di ibu negara mereka Moskow. Dan mengikut sejarahnya, Moskow ialah asalnya Miskun, ialah bandar Islam, dan para sahabat sampai ke Rusia lebih awal daripada negara kita sampai ke negara kita. Sahabat-sahabat besar mereka seramai 70 sahabat besar Rasulullah daripada bangsa Quraisy yang telah syahid di bandar Daban di Dagestan, menunjukkan bahawa Rusia menerima Islam jauh lebih awal daripada kita. Mereka adalah pemimpin Islam satu masa dulu. Mereka berjuang membuka bumi-bumi bersama dengan Osmaniyah sehingga sejarah mereka dilupakan hari ini. Hari ini kita kenang kembali sejarah umat Islam yang terbiak ini, dan supaya kita dapat merasakan bahawa umat Islamlah satu jasad yang sama. Sekiranya mereka bergembira, kita juga turut gembira, dan sekiranya mereka sakit, kita juga tak rasa sakit di negara ini. Tuan-tuan, cukup mengherankan, Presiden Putin sebelum ini membakar semua Quran, diikuti yang lebih awal oleh Lenin, oleh Stalin. Mereka tidak membenarkan Al-Quran wujud di negara Soviet Union, tetapi Presiden Putin sendiri ada menyimpan Al-Quran. Itu yang pelik. Apabila disahkan tidak ada Al-Quran di Soviet Union, tiba-tiba Presiden Putin membawa koleksi pribadinya untuk dihadiahkan kepada Presiden Iran sebagai tanda persahabatan.
Apabila musuh kepada Rusia ialah negara blok Eropah dan juga Amerika, maka Putin membuat polisi untuk berbaik dengan negara Islam. Berbaik untuk negara Islam untuk tujuan, barangkali tujuan politik. Tetapi Islam pertama kali diberi ruang untuk berkembang di negara komunis ini. Di atas meja Putin sentiasa ada Al-Quran, dan dia sentiasa berhujah dengan Al-Quran. Dia membaca terjemahan Al-Quran, dan itulah Presiden Putin yang tidak dinyatakan oleh berita CNN. CNN memadamkan sejarah kehidupan Putin yang sangat rapat dengan Islam. Bahkan orang Palestin, pejuang-pejuang Palestin memberikan harapan kepada Presiden ini untuk membela mereka di Palestin, dan orang Palestin menamakan nama timbangan kepada Presiden Putin sebagai Presiden Muhammad Putin. Itulah yang berlaku, tuan-tuan, barangkali tidak dinyatakan negara kita. Dan apabila Saudi telah menyerang Yaman bersama Amerika, Yaman adalah negara yang paling miskin dunia, diserang oleh negara yang paling canggih tenteranya, Amerika, dibantu oleh Saudi yang paling kaya dengan petroleumnya, menghancurkan Yaman. Maka mereka mengatakan untuk menghancurkan Syiah, tetapi yang mati adalah Sunni. Mereka mengatakan mereka memerangi pasukan Syiah, yang mati bergelimpangan ialah Sunni. Dan Putin membaca Al-Quran kepada Saudi. Putin membacakan wala ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Wahai Saudi, sesungguhnya janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang melanggar batas. Itu perkataan Putin. Memeranjak ke seluruh dunia. Pemimpin Islam pun tidak pernah menegur. Tiba-tiba seorang bukan Islam bernama Putin, pemimpin negara komunis, membaca Al-Quran, wala ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Jangan kamu melampaui batas, wahai Saudi. Kamu membunuh Sunni, kamu membunuh umat Islam di Yaman, dan apakah sikap kamu? Kamu membawa masuk Amerika ke Syria, dan sebagai galang ganti saya akan masuk ke Syria, kata Putin. Saya akan membela umat Islam di Palestin, dan hayat Yahudi Israel akan berakhir bulan Julai ini, kata Presiden Putin. Barangkali bohong, barangkali benar. Inilah memberi harapan kepada Islam. Dan apabila Presiden Perancis menghina Rasulullah, dia memberi amaran kepada Presiden Perancis, jangan hina Rasulullah depan saya, jangan hina Rasulullah depan saya. Kamu akan tahu akibat sekiranya kamu hina Rasulullah depan saya. Dan ini tidak sampai ke negara kita. Dan tuan-tuan, persidangan ulama terbesar dunia diadakan di Rusia, di Chechen. Pada tahun 2016 yang lepas, mereka berkumpul seluruh ulama dunia untuk mencari siapakah sebenarnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan mereka bersidang, 300 ulama kita telah berkumpul, dan mereka mengeluarkan resolusi yang disebutkan resolusi Grozny, yang memberikan mandatory siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan saya tidak bincang tentang persoalan itu, mungkin boleh dibincang masa lain. Tetapi apa yang disebutkan di sini ialah Rusia menjadi pusat perbincangan Islam, bukan lagi Timur Tengah, telah bertukar arah ke Rusia menjadi bumi Islam yang baru. Universiti Islam dibina dengan banyaknya di Kazan, di Chechen, dan juga di Dagestan. Universiti Islam dibuka dengan banyaknya, sehingga sebahagian daripada umat Islam bertumpu ke Rusia untuk mempelajari Islam. Dan ini perkara yang tidak sampai negara kita. Berita ini tidak sampai negara kita. Dan tuan-tuan, yang tidak merancang untuk menjatuhkan kerajaan ini ialah One World ataupun New World Order. Di belakangnya lah Yahudi, keluarga Rothschild, yang telah menduduki sebahagian dunia, dan Amerika lah tanah jajahannya, yang bercita-cita untuk menjadikan Yahudi sebagai One World Leader, One World Government, One World Religion, One World Currency. Perjuangan mereka. Dan mereka telah mengambil ke Timur Tengah dengan jayanya. Dan inilah penasihat New World sekarang, yaitu Henry Kissinger, yang sudah usianya hampir 1 tahun, dan pikirannya masih lagi berbisa. Mula-mula sekali mengikut New World Order yang dirancang oleh Henry Kissinger. Musuh Islam nombor 1 dunia hari ini ialah orang ini. Hancurkan negara Islam. Musuh kita, maksudnya musuh Yahudi, ada 3. Pertama Islam, yang kedua Cina, yang ketiga Rusia. Sekarang hancurkan Islam sepenuhnya dengan masuki Iraq, masuk Afghanistan, masuk Syria, Lebanon, masuk Jordan, dan masuk Palestin. Ialah perancangan dibuat oleh Yahudi ini.
namanya Henry Kissinger, manusia yang paling memusuhi Islam hari ini. Selepas hancur Islam, kita masuk Rusia melalui Chechen, dan kita melalui Ukraine, kita masuk hancurkan Rusia sebab musuh kita yang kedua adalah Rusia. Kemudian kita masuk China sebab China adalah musuh kita. Apabila Rusia dan China dihancurkan, maka kitalah sebagai pemimpin dunia yang satu-satunya, dan kita boleh buat satu one world leader, one world currency, one world religion, dan itulah yang dirancang oleh orang ini. Tuan-tuan yang saya hormati, negara Islam hampir keseluruhannya dihancurkan, termasuklah Iraq, Afghanistan, dan mereka merancang untuk menghancurkan kawasan ini dan membentuk sebuah kawasan Israel Raya di sini. Dan perancang ialah Henry Kissinger, yang barangkali nama ini tak pernah disebut negara kita selain pada dia adalah bekas saudara negara Amerika, tetapi perancang kejahatan yang utama ialah untuk menghancurkan manusia di atas muka bumi, inilah Henry Kissinger namanya. Dan perancangannya untuk hancurkan Palestin sepenuhnya dan jadikan Jerusalem sebagai pusat pemerintahan mereka, New World Order. Amerika tidak penting untuk mereka sebab sudah menjadi jajahan. Pusat pemerintahan mereka akan dipindahkan kepada Jerusalem dan Baitul Maqdis harus dihancurkan. Tuan-tuan, 3 hari lepas mereka merayakan hari kejatuhan Jerusalem, dan mereka merancang untuk menghancurkan Masjid Aqsa, dan itulah yang mereka ancam kepada dunia Islam. Dan mereka telah menghancurkan Islam, dan New Order yang dipimpin oleh keluarga Rothschild telah menjadikan kerajaan mereka untuk menghancurkan musuh mereka. Dalam masa 70 tahun mereka telah menghancurkan puluhan negara di dunia. Mereka menghancurkan Iraq, mereka menghancurkan Afghanistan, mereka menghancurkan Syria, mereka menghancurkan Vietnam, mereka menghancurkan Cuba, mereka menghancurkan Yaman, mereka menghancurkan Somalia, mereka menghancurkan seluruh dunia, dan masih hero dunia. Sebab kita mengambil berita mereka, CNN ialah berita mereka. Mereka telah hancurkan Vietnam, sebelah negara kita. Vietnam tidak ada sedikit masalah, mereka hancurkan Vietnam, dan mereka hero. Dan mereka menghancurkan Iraq, dan mereka hero. Mereka hancurkan Yaman, mereka hero. Mereka hancurkan Cuba, mereka hero. Mereka hancurkan Somalia, mereka hero. Sebab berita Malaysia semuanya daripada CNN. Berita TV3 kita, berita kita semua petik daripada berita Yahudi, dan kita semakin lama melihat CNN, semakin kita sayang kepada Barat dan masih benci kepada Islam. Itulah perancangan mereka. Mereka telah menjatuhkan seluruh dunia. Senarai tuan-tuan lihat di situ. Dan inilah malapetaka yang sebenarnya. Malapetaka dunia hari ini ialah New World Order yang sudah merancang untuk menjajah dunia. Dan lebih menyayat hati, mereka menubuhkan apa yang disebutkan ISIS, Islamic State, atau Daesh, yang kononnya untuk membina sebuah negara Islam. Mereka mengatakan mereka adalah akan membina khalifah baru di atas muka bumi ini yang melaksanakan Islam sepenuhnya. Rupa-rupanya adalah ejen Yahudi dan Amerika. Mereka lah yang dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan Islam daripada dalam. Mereka menamakan ISIS dan mereka bawa bendera la ilaha illallah. Mereka menghancurkan Islam, dan mereka tidak pernah serang Yahudi sebab mereka lah anak didik Yahudi dan dibayai oleh Saudi, Amerika, Qatar. Inilah musuh Islam yang sebenarnya hari ini. Musuh Islam sebenarnya ISIS yang ditubuhkan oleh Saudi, ditubuhkan oleh Qatar, dan dilatih oleh Yahudi dan Amerika untuk menghancurkan Islam daripada dalam. Dan mereka menghajar rela di dunia supaya orang benci pada Islam. Mereka lakukan ganasan dan mereka aim supaya Islamlah yang ganas. Dan hari ini seluruh dunia mengatakan Islam ganas disebabkan oleh kumpulan yang menyerupai Islam ini, dan mereka adalah kumpulan yang musuh Islam daripada dalam. Kononnya mereka membentuk negara Islam. Mereka mengatakan mereka lah bakal penolong kepada Imam Mahdi. Mereka lah keluarga yang dengan baju-baju hitam, dan mereka telah memanggil, telah mendapat sambutan daripada sebahagian pemuda Malaysia, sebahagian pemuda Indonesia, dan mereka kerjalah untuk menghancurkan Islam daripada dalam dengan mengadakan segala kerosakan. Dan mereka ditrain khusus untuk masuk ke Rusia melalui Chechen. Inilah yang disebut oleh Clinton. Clinton lah yang mengasas ISIS supaya dunia melihat Islam itu buruk. Tuan-tuan, kononnya mereka ingin membentuk sebuah negara Islam di tengah-tengah Rusia, tetapi sebenarnya mereka ingin menghancurkan Islam. Sebenarnya mereka ingin masuk Chechen dan menghancurkan Rusia. Itulah tujuan mereka. Dan saya tidak baca berita dalam bahasa Inggeris, saya baca berita dalam bahasa Arab. Dan Presiden Putin memberitahu, jaga betul-betul wahai Kadyrov,
negara kamu telah diancam oleh Amerika melalui tentera ini. Ini musuh kamu. Kamu kaji siapakah mereka? Mereka lah yang pertahankan Israel. Sebab mereka lah Israel masih kekal di bumi Palestin. Oleh sebab itu kamu kena sedar, kata Putin, bahawa yang menjadi topeng Islam ini ialah Yahudi di belakangnya. Dan oleh sebab itu kamu harus berpada, sebab dia akan masuk ke Rusia melalui Chechen. Dan tuan-tuan, Kissinger mengatakan bahawa selepas Islam hancur, kita masuk Rusia melalui Chechen. Sebelum Chechen kita masuk Ukraine, kita hancurkan Ukraine, dan Ukraine harus menjadi negara transit kepada Yahudi, dan benar-benar berlaku. Tuan-tuan, Kadyrov mengatakan kami akan menentang seluruh tentera Azad moden yang dipimpin oleh Yahudi. Di belakangnya Amerika, di belakangnya NATO, di belakangnya Kesatuan Eropah, itulah yang kami akan tentangkan. Kami bersumpah dengan Allah bahawa inilah musuh Islam yang sebenarnya, yang berselindung di bawah naungan Islam, dan dia telah bertakbir ketika menyambut peperangan yang dilancarkan oleh Rusia terhadap Ukraine. Ini sumpah Kazan. Ini sumpah yang diberikan oleh Kadyrov. Dia mengatakan bahawa laqad nazartu hayati fi bahrabah al-firqah al-wahhabiyah ad-dhallah al-kafirah. Tuan-tuan baca sendiri sumpahnya, saya tak berani untuk baca habis. Saya bersumpah untuk menghancurkan semua yang terlibat dalam menyediakan ISIS ini, termasuk Amerika, termasuk Yahudi, termasuk Arab Saudi, termasuklah Qatar. Itulah musuh Islam yang sebenarnya. Siapa yang kata? Bukan saya, Kadyrov. Kadyrov bersumpah untuk menghancurkan mereka yang terlibat, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan itulah yang berlaku. Dan sebelum masuk ke Chechen, mereka tidak menjadi Chechen, mereka masuk sebagai tentera Islam, dan mereka mempengaruhi orang Chechen supaya bersama mereka menentang kerajaan yang sah. Dan apabila mereka belum berjaya, mereka menggunakan Ukraine untuk masuk ke Rusia. Oleh sebab itu Ukraine telah digroom oleh mereka untuk menjadi negara Israel kedua. Mereka jadikan ini sebagai negara Israel kedua. Caranya adalah melantik pemimpin-pemimpin Ukraine daripada Yahudi. Maka orang inilah yang dilantik menjadi presiden Yahudi di Ukraine, ialah namanya Zelensky, iaitu musuh Islam yang paling utama. Dialah merancang untuk hancurkan Masjid Al-Aqsa, dan presidennya orang Yahudi di Ukraine hanyalah 2%. Tuan-tuan, itulah statistik. Tetapi mereka telah masukkan orang Yahudi di situ begitu ramai dalam pemilihan presiden, sehingga dengan korupsinya dilantiknya orang ini sebagai presiden, tujuannya untuk hancurkan Islam di Chechen. Kemudian ini ialah Perdana Menterinya juga daripada Yahudi. Tuan-tuan bayangkan, 2% orang Yahudi di Ukraine, yang memimpin mereka lah orang Yahudi, yang memimpin mereka lah Yahudi. Dengan demokrasi tak mungkin mereka menang. Tetapi yang dilakukan ialah korupsi dilakukan oleh mereka. NATO telah masuk ke Ukraine untuk menghancurkan Rusia, dan presiden ini dilatih oleh pemuka-pemuka Yahudi. Pertama, hancurkan Islam di Chechen, dan keduanya selepas Chechen dikalahkan, masuk ke Rusia, dan harus kita hancurkan Rusia secepat mungkin supaya kita menjadi one world leader. Mereka di belakangnya lah Yahudi. Tuan-tuan yang saya hormati, untuk menjadi presiden tidak mungkin. Maka CIA telah memberikan, mengikut Presiden Putin, telah diberikan berbilion untuk kerakkan negara Ukraine, supaya sehingga dilantik dua orang Yahudi ini sebagai pemimpin mereka, sebagai senang untuk masuk NATO dan hancurkan Islam di Chechen. Dan dia diisytiharkan sebagai negara yang paling korup di Eropah. Sebab untuk melantik presiden yang tidak layak, Perdana Menteri yang tidak layak, terpaksalah menggunakan wang yang berbilion untuk hancurkan penduduk Islam di Ukraine. Itulah yang menjadi latar belakang pada perang ini. Dan tuan-tuan, oleh sebab itu maka mereka telah masuk. Ukraine harus dibawa masuk ke Eropah, tujuannya untuk menjadi tapak untuk hancurkan Islam dan Rusia. Dan dalam konteks ini, Rusia memberi amaran berkali-kali kepada NATO. NATO ialah tentera upahan Amerika, yang ditubuhkan oleh mereka apabila mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua. Mereka sangka mereka tidak akan kalah. British merasakan mereka tidak akan kalah. Rupa-rupanya mereka kalah kepada Jepun yang mereka sebut Scottish. Dan mereka tubuhkan NATO
tujuanlah untuk menjaga kepentingan mereka daripada Rusia dan Jepun. Maka terbentuklah NATO ini yang peranannya untuk menghancurkan negara Islam. Tugas NATO ialah mereka berpura-pura untuk masuk sebuah negara untuk mendamaikan, dan mereka lah yang merancang sesuatu di Bosnia. Mereka lah yang merancang untuk menghancurkan umat Islam, dan akhirnya mereka datang untuk mendamaikan. Selepas umat Islam dibunuh sepenuhnya, maka mereka datang kemudian untuk mendamaikan. Rupa-rupanya mereka lah pengasas untuk melakukan kemusnahan negara Islam di Libya. Mereka masuk ke Libya untuk membunuh Presiden Gaddafi. Kenapa mereka membunuh Presiden Gaddafi? Sebab Presiden Gaddafi untuk mengajak dunia supaya kita boikot wang Amerika. Wang fiat Amerika ini tidak ada sebarang nilai. Kita harus kembali pada dinar. Umat Islam harus kembali pada dinar, iaitu emas sebagai asas pada wang. Amerika tidak ada asas sedikit pun komoditi di sebalik wang itu. Dan NATO di atas diutuskan Libya untuk membunuh Presiden Gaddafi. Itulah peranan diambilkan oleh NATO. Ada dua pihak, diambil pihak yang baik, pihak yang satu lagi. Yang baik inilah yang ditunjukkan, yang tidak baik ini mereka sembunyikan. Inilah peranan dimasukkan Ukraine dalam bentuk yang sama. Tuan-tuan, Rusia berkali-kali memberitahu jangan sekali-kali lantas lain merah yang kami letakkan di sini, dan itulah yang mereka kendaki. Sebagaimana skrip yang berlaku di Iraq. Amerika ingin masuk Kuwait, tetapi intelijen Iraq mengetahui lebih awal Iraq masuk lebih awal ke Kuwait, sebab Kuwait lah sebahagian pada negara Iraq. Asalnya Kuwait ialah pelabuhan Iraq, iaitu pelabuhan yang menjadi pelabuhan Iraq, Basrah. Tetapi apabila Saddam masuk ke Kuwait, dia mengatakan Saddam menyerang Kuwait. Dia balik. Asalnya dia datang untuk menyerang, tetapi apabila Saddam masuk lebih awal, dia mengatakan bahawa Saddam menyerang Kuwait, dan dia minta izin seluruh dunia untuk hancurkan Iraq, dan Iraq dihancurkan, dan mereka membunuh Saddam Hussein. Skrip yang sama digunakan untuk Ukraine. Tujuannya mereka cari helah supaya Rusia menyerang Ukraine, dan mereka dapat justify Rusia adalah negara yang harus diperangi seluruh dunia. Skrip yang sama mereka gunakan di Rusia. Tetapi kita lihat bagaimanakah budaya umat Islam. Perangan meletus sebab provokasi yang berlaku. Kalau kita tanya Presiden Putin, kami tidak pernah perangi Ukraine, sebab Ukraine dengan Rusia adalah saudara. Kami adalah adik-beradik, sebab Ukraine adalah sebahagian daripada Rusia satu masa dulu. Kami tidak pernah memerangi Ukraine, kami perangi Yahudi di belakangnya. Kami perangi New World Order yang sudah masuk ke Ukraine. Itu kata Presiden Putin. Kamu kena faham, sebab yang dinyatakan oleh CNN, berita Malaysia juga mengatakan Rusia menyerang Ukraine. Itulah berita yang sampai negara kita. Dan tuan-tuan, kalau kita tanya China, apakah sebab yang berlaku ini? Sebabnya lah kejahatan Amerika. Amerika lah yang menolak Rusia ke dinding yang tidak boleh berpaling lagi, terpaksalah menentang. Kalau kita tanya Iran, apakah sebab peperangan yang berlaku di Ukraine? Dia mengatakan mafia US lah menjadi punca peperangan yang sebenarnya. Kalaulah mafia ini tidak ada, dunia lebih aman. Mafia inilah yang buang hajar lele di atas muka bumi ini, dan mereka mengenakan wang US dollar mereka yang tidak ada sebarang cakar ini sebagai wang dunia. Dan mari kita boikot wang ini, sebagaimana yang disebut oleh Presiden Gaddafi yang dibunuh oleh NATO di Libya. Tuan-tuan, peperangan ialah kehancuran. Peperangan maksudnya membunuh musuh. Masjid runtuh, bangunan runtuh, dan manusia juga runtuh. Umat Islam di Ukraine juga terkorban, sebab terdapat hampir 2 juta umat Islam di Ukraine yang kami tidak perangai Ukraine. Wahai Ukraine, sila datang ke Chechen, kami selamatkan kamu. Kami tidak perangai kamu, kami perangi yang belakang kamu, iaitu New World Order yang sedang merancang untuk menjadikan kamu sebagai hamba mereka. Dan tuan-tuan, masjid hancur, sama ada dibom oleh Rusia ataupun oleh Ukraine sendiri, tidak dapat pasti. Tetapi Amerika mengatakan ini dibom oleh Rusia. Tuan-tuan, ini ialah mufti Ukraine. Mufti Ukraine mengatakan kami sangat berduka cita sebab Rusia telah membunuh umat Islam di sini. Dan oleh sebab itu, marilah respect Islam sebagai agama yang suci di Ukraine. Kita condemn Rusia sebab dia membunuh umat Islam di Ukraine. Itu ialah pandangan Mufti Ismail ataupun Said Islamikov, iaitu Mufti Ukraine. Kita lihat Mufti
Mufti Rusia. Mufti Rusia mengatakan serangan Rusia ke atas Ukraine ialah jihad yang wajib kepada setiap umat Islam di dunia, bukan sahaja umat Islam di Rusia tetapi seluruh Islam dunia harus bersama untuk menghancurkan New World Order yang sekarang sudah hancurkan Islam di Iraq, yang telah hancurkan Islam di Syria, dan sekarang mereka merancang untuk hancurkan Islam di Chechen. Maka umat Islam seluruh dunia harus kita bersatu untuk memerangi New World Order yang sedang berjaya di dunia. Itu pandangan Mufti Moskow. Ini ialah Mufti Tatarstan, sebahagian daripada Rusia juga. Dia mengatakan bahawa Ukraine sekarang dikuasai oleh New World Order yang mereka sebut sebagai neo-nazis. Itulah yang sedang berlaku, dan umat Islam harus bersatu untuk memerangi Amerika yang berada di Ukraine. Itu kata mufti kita, iaitu Mufti Republik Tatarstan. Inilah ketua ulama kita di Rusia. Dia membaca Al-Quran, menyuruh jihad kepada umat Islam seluruh dunia supaya bersama kami untuk memerangi musuh kami yang paling besar di dunia, yaitu syaitan yang disebut sebagai New World Order. Tuan-tuan, ini ialah Mufti Chechen yang mengatakan, demi Al-Quran, demi Allah, kami akan berjuang untuk menghancurkan New World Order, sebab dia sudah merancang, sudah masuk ke Chechen, telah masuk ke Rajasthan, dan kami berhak seluruh dunia bersama kami untuk memerangi kuasa yang sangat-sangat menakutkan ini, sangat zalimi ini. Mereka telah hancurkan seluruh negara Islam. Sekarang mereka ingin menghancurkan Rusia dengan China, kata mufti kita di Chechen, dan ini disambut dengan seruan takbir oleh seluruh tentera Chechen yang berselawat. Katanya mereka selawat ratusan ribu satu hari. Inilah yang mereka takuti, dan tentera Chechen ini telah bersolat sebelum mereka berperang. Mereka bersolat tahajud, dan mereka berzikir beramai-ramai. Dan malam peperangan mereka bersujud sepanjang malam. Tentera Ukraine minum arak beramai-ramai malam peperangan. Itu bezanya. Tentera Rusia bersolat ketika malam peperangan. Mereka bertahajud sebab dalam tentera Rusia sendiri mereka bertahajud, sebab sebahagian daripada tentera Rusia ialah tentera Islam. Ini yang tidak sampai ke Malaysia. Yang kita ambil berita daripada CNN, cuba kita tengok berita daripada umat Islam di Chechen sendiri. Saya hanya ambil berita Islam daripada Chechen dan saya terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan, mereka bersujud untuk memerangi musuh Islam di Ukraine, sebab Ukraine telah dimasuki oleh NATO, dimasuki oleh Kesatuan Eropah, dimasuki oleh Yahudi. Amerika dan Ukraine itulah sebenarnya negara Yahudi yang telah berjaya mereka masuk di situ. Mereka berdoa munajat, dan sebelum peperangan ialah peperangan jihad. Dan tuan-tuan, kita lihat Putin mengatakan Amerika menggunakan Ukraine untuk menghancurkan Rusia sebab Islam telah hancur. Musuh ada tiga, Islam telah hancur, sekarang tiba masa Rusia dengan China. Dan kami ambil Ukraine adalah negara kami. Kami ambil kembali negara kami. Tak ada hubungan dengan Amerika. Ukraine adalah negara kami, negara Soviet Union asalnya, tetapi terpisah oleh Amerika. Amerika lah angkaranya menyebabkan Ukraine negara kami telah terpisah daripada kami sendiri. Sekarang Ukraine adalah my Ukraine, bukan Ukraine. Dan dia mengatakan bukan sahaja Ukraine yang kami harus ambil, tetapi kami akan ambil kembali negara yang dihancurkan oleh Amerika. Amerika bertanggungjawab memecahkan Soviet Union kepada Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova. Kami akan ambil semua untuk kembali kepada negara kami. Sebagaimana Saddam Hussein ingin mengambil Kuwait kembali ke dalam Iraq yang besar satu masa dulu, sebab Basrah ialah pelabuhan Iraq. Tetapi ini tidak pernah disebut dalam berita kita bahawa Saddam Hussein bukan menyerang Kuwait, tetapi ingin menghalang Amerika memasuki Kuwait. Dan apa yang kita lihat skrip yang sama digunakan di Rusia. Tuan-tuan, Putin mengajak supaya kita boikot bank Amerika, dan kita boikot seluruh wang yang diasaskan, yang dicetak secara percuma tanpa ada sebarang nilai di belakangnya. Umat Islam di Amerika membayar zakat dengan wang US berdasarkan emas. Bukan, kata Putin, tak ada emas sedikit pun di belakang duit itu. Oleh sebab itu kamu tidak boleh bayar zakat lagi dengan emas, sebab wang Amerika tidak ada emas. Tuan-tuan, ada wang dunia menggunakan komoditi,
menggunakan kaca soya sebagai backup mereka, sebagai reserve mereka, menggunakan kelapa sawit sebagai reserve mereka. Oleh sebab itu wang kita harus kita nilai kembali, zakat adakah dengan emas 2,5% ataupun dengan pertanian. Sekarang Syekh Qadawi mengatakan zakat kita lebih rapat dengan pertanian, sebab wang kita disandarkan pada pertanian, bukan lagi pada emas. Inilah permainan yang dilakukan. Keluarga ini telah menubuhkan Bank Dunia. IMF bukan bank Amerika, bukan bank dunia, bank Yahudi. Setiap bank Eropah dipunyai oleh keluarga ini, dan keluarga inilah yang menjajah dunia sekarang. One world currency telah mereka berjaya. Oleh sebab itu Gaddafi mengajak supaya kita boikot wang ini dan kita gunakan wang emas yang kita bayar zakat 2,5%. Kita bagi azan sebelum kita teruskan, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله 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 حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah kita sama sekalian. Inilah malapetaka dunia dirancang oleh keluarga ini. Mereka ialah jajahan kepada keluarga Rothschild. Dan kata Presiden Putin, kamu tahu siapakah yang tembak kapal terbang kamu? Dan kita jawab, Ukraine. Kamu tahu yang tembak adalah mereka.
Kami akan buktikan kapal terbang kamu ditembak oleh mereka. Kamu tahu siapakah yang tembak, yang langgar WTC di New York? Mereka yang langgar, dan dia tuduh umat Islam Osama Laden. Kami akan buktikan. Rusia akan buktikan dengan bank, dengan mahkamah dunia bahawa yang jatuhkan kapal terbang kita ialah Amerika, yang berpusat Ukraine. Yang jatuhkan bangunan WTC di New York ialah Amerika sendiri, dan akan dibuktikan dengan gambar satelit. Dari manakah kapal terbang itu muncul? Daripada pusat Amerika, tentera Army Amerika. Dan kami akan buktikan, sekiranya kebuktikan itu, Amerika akan bankrupt, sebab mereka justifikan untuk masuk Iraq dengan sebab bangunan itu diruntuhkan oleh umat Islam. Sebenarnya mereka sendiri yang meruntuhkan. Dan oleh sebab itu, kalaulah masuk kepada mahkamah dunia, Amerika terpaksa membayar harga 1 juta umat Islam yang dibunuh oleh Amerika dalam perang Teluk di Iraq. Dan Amerika akan bankrupt, kata Putin. Kita tak tahu apakah benar atau tidak. Mahkamah belum bermula. Dan tuan-tuan, inilah yang berpetaka. Kata Rusia, yang malapetaka ialah Dajjal. Kamu tunggu Dajjal. Dajjal telah lama-lama. Ini Dajjal dia, mata sebiji. Dia hanya nampak dunia, kata Putin. Akhirat tak nampak. Itu mata sebiji. Dia datang dengan kaldai, yang kaldai ini warna putih, sekali melompat sepanjang mata melihat. Mereka datang dengan kapal terbang, kata Putin. Bila Dajjal bercakap di hujung, suara yang dengar di timur, itulah Dajjal, kata Putin. Kalau kamu tahu, Dajjal inilah Dajjal yang mereka simbolkan dengan wang Amerika itu dengan mata sebiji. Itulah Dajjal. Sekarang inilah malapetaka dunia, ialah Dajjal inilah yang sekarang, yang kamu sangat rapat dengan Dajjal. Sekiranya Dajjal datang membawa bala, tetapi kamu rapat dengan Dajjal. Dan inilah Dajjal besarnya, yang punyai segala wang dunia hari ini. Dan apabila sebuah negara miskin yang tidak ada wang, mereka datang UNESCO, mereka datang WHO supaya nasihatkan kajian ini, supaya adakan satu infrastruktur air yang bersih umpamanya. Ada keampangan, negara miskin ini tidak ada wang, dan mereka tawarkan pinjaman mudah, dan terjajahlah negara tersebut. Dan tidak ada negara tidak terjajah dunia, kata Putin, kecuali Rusia. Yang lain semua terjajah oleh wang Yahudi ini, wang Dajjal. Bukan saya kata. Sama ada dia kata betul atau tidak, kita fikir, tuan-tuan. Walaupun datang daripada musuh kita, tuan-tuan. Mari kita kembali pada emas. Kenapa kamu ingin menggunakan wang fiat yang tidak ada sebarang nilai? Tidakkah Islam mengajar supaya gunakan dinar? Dan sekarang untuk sementara kita guna rubel, kita gunakan rubel, wang Rusia, supaya kita boikot wang Amerika. Dan lepas itu kita gunakan, kita bincang bersama, kita kembali pada emas. Sebab wang US, sekiranya kerajaan itu tidak ada sebarang nilai, sebab dia tidak pernah disandarkan kepada komoditi. Tuan-tuan yang bidang ekonomi lebih faham dari saya. Kita lihat apabila Rusia menyerang Ukraine, 5 hari saja bangsa bersatu bersidang dan condemn Rusia. Dan kita bandingkan dengan apa yang berlaku kepada umat Islam di Palestin. Apabila umat Islam dibunuh sejak tahun 1948, apakah bangsa bersatu bersidang? Mereka bagi ruang apabila Yahudi masuk ke Masjid Aqsa membunuh umat Islam di Gaza, maka bagi ruang 2 bulan supaya misi mereka hancurkan umat Islam. Mereka hanya bermesyuarat bulan yang ketiga kemudian supaya misi membunuh umat Islam selesai. Tetapi apabila Rusia menyerang Ukraine, mereka sudah berada di bangsa bersatu sebelum serangan berlaku, dan mereka bersidang segera. Dan inilah sikap double standard, kata Putin. Kamu faham tak orang Islam? Kamu Islam faham tak? Dan ketika 5 hari saja peperangan bermula, maka mereka sudah bersidang di bangsa bersatu. Mereka jemput sebelum peperangan lagi, sebab mereka yang rancang peperangan. Dan tuan-tuan, ini negara yang bersama dengan Amerika, bersama dengan NATO, bersama dengan kesatuan Eropah, angkat tangan untuk condemn Rusia. Tengok negara kita tercinta juga bersama mereka. Dan kita lihat bagaimanakah bangsa bersatu. Apabila Yahudi masuk Jerusalem, menaklukkan Jerusalem pada tahun 67, mereka bagi masa 3 bulan supaya Yahudi membunuh Islam di Jerusalem. Lepas 3 bulan,
mereka bersidang di bawah satu. Ini gambar mereka bersidang. Ada yang tidur, ada yang bagi belakang, ada yang buat tak dengar, ada yang bercakap tentang lain. Lepas mesyuarat, mereka kata kita condemn Yahudi. Dan Yahudi dikondem, esok Yahudi mengganas lagi. Tidak ada nilai sama sekali mesyuarat mereka, sebab mereka hanyalah main-main, dan mereka jugalah yang membunuh Islam di tempat yang lain. Tuan-tuan, tetapi ini pemimpin Ireland mengatakan 5 hari sahaja Rusia menyerang Ukraine, maka dunia seluruhnya bersatu bersama dengan negara Dajjal tadi untuk boikot Rusia. Sedangkan apabila 70 tahun Israel mengganas ke atas Palestin, tidak pernah diadakan sekatan ekonomi sama sekali. Kenapakah kamu tidak berfikir, wahai umat Islam? Masihkah kamu bersama dengan mereka? Sedangkan mereka menunjukkan double standard yang sangat jelas kepada umat Islam, dan kamu bersama mereka lagi. Bukan saya kata, pemimpin umat Islam daripada Ireland yang menyatakan demikian. Tuan-tuan, apakah kesan umat Islam dalam peperangan ini? Sebab apabila kita lihat tujuan peperangan ke atas Ukraine ialah untuk menghancurkan Yahudi. Sebab New World ialah Yahudi yang ingin menjadikan pusat pemerintahan mereka di Jerusalem, dan oleh sebab itu memberikan harapan kepada Palestin. Palestin berdoa agar segera kemenangan berpihak pada Rusia dan membebaskan Palestin daripada cengkaman Yahudi. Itulah yang diberikan harapan oleh ahli politik Biro Abu Musa Marzouk ini, iaitu Biro Politik Hamas yang sedang berjuang di Palestin, memberikan harapan supaya segera Israel dihancurkan, sebab Rusia pernah berjanji untuk menghancurkan Israel sebaik saja mereka selesai urusan di Ukraine. Dan mereka telah berjanji, Presiden Putin telah berjanji untuk menghancurkan Israel sebaik saja selesai di Ukraine. Dan pada 2 tahun lepas dia memberi amaran kepada Presiden ataupun kepada Perdana Menteri Yahudi, sekiranya kamu mengganas di Masjid Al-Aqsa sekali lagi, kami akan hancurkan negara kamu Israel. Itu amaran yang diberikan oleh Putin. Dan kenapa berita ini tak sampai ke Malaysia? Sama ada janji palsu, janji politik atau tidak, saya tak tahu. Tetapi itulah yang disebut, yang memberikan harapan kepada seluruh umat Islam di Palestin. Dan akhbar-akhbar di Timur Tengah menyatakan ba'dal habib fi Ukraine hal santikum Putin min hakam Israel. Apakah selepas ini Israel akan hancur selepas selesai saja Ukraine? Ini dibincang oleh jurnalis Muslim di Timur Tengah, khususnya di Palestin. Apakah Israel akan berakhir tahun ini? Dan mereka mengatakan the end of Israel. Peperangan Rusia ke atas Ukraine bermaksud Israel akan hancur tahun ini. Inilah yang dibincang, tapi tidak bincang di Malaysia. Malaysia tak pernah sebut tentang hubungan antara Ukraine dengan Yahudi. Dan tuan-tuan, inilah presiden yang menjadi kuli, menjadi hamba kepada Yahudi, Presiden Trump, yang telah menjadi jurucakap Yahudi, yang telah menjadikan Jerusalem sebagai pusat pemerintahan Yahudi yang masuk ke Ukraine ini. Dan mereka tujuannya adalah untuk menghancurkan 2 kuasa besar, iaitu Rusia dan China. Dan mereka telah membina sinagog di bawah Masjid Al-Aqsa. Ini ialah tempat mereka akan pindah daripada mereka untuk menjajah dunia. New World akan berpindah ke Jerusalem, dan mereka telah bina sebuah sinagog di bawah Dome of the Rock, di bawah Kubah Sahrah kita, dan kawasan tersebut diruntuhkan daripada bawah. Dan peperangan terus berlaku, tuan-tuan. Mereka ingin membina bangunan ini yang mereka sebut sebagai Solomon Temple atau Third Temple di atas Masjid Al-Aqsa. Dan inilah umat Islam sangat memerlukan pertolongan yang bersifati pada Islam walaupun bukan umat Islam, dan mereka sangat berharap Rusia akan menghalang tujuan mereka untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa tahun ini. Tuan-tuan, 3-4 hari lepas mereka merayakan hari Jerusalem, hari kemenangan mereka ke atas Jerusalem, dan mereka bertekad untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Tetapi sampai hari ini Allah tidak izinkan. Dan inilah tujuan untuk mencapai tujuan mereka adalah one world leader Yahudi, one world government Yahudi, one world currency Yahudi, one world region yang sedang mereka rancangkan di UAE sekarang. Mereka mengatakan kita hanya perlu ada satu agama. Maksudnya mereka untuk hancurkan agama Islam. Itulah yang dilakukan oleh mereka terhadap umat Islam. Dan tuan-tuan, inilah yang berlaku. Kissinger sangat bahaya. Dia masih hidup.
usianya hampir 1 tahun, dan setiap pandangan lah yang menyebabkan yang berlaku dunia datang daripada orang ini. Dia sebagai pemimpin besar New World Order sekarang tahun ini hancurkan China, dan Presiden Biden ini dilantik khusus untuk hancurkan China. Itulah yang tuan-tuan tidak diberitahu. Dan China telah menerima mehnah yang besar dalam COVID melanda Wuhan, dan apabila Rusia masuk ke Ukraine, ditemui puluhan factory yang membiak COVID-19. Rupa-rupanya baru kita tahu rahsia apabila Rusia masuk ke Ukraine, dan rupa-rupanya dibela oleh mereka. Tuan-tuan, kalau ada penyakit yang ada indeks, maksudnya dia datang daripada mammal. H1N1 datang daripada mammal, H1N2 datang daripada mammal, H2N2 datang daripada mammal. Kalau ada indeks, datang daripada mammal. Durian dirempat daripada mammal, durian tembaga daripada kampung. Dan tuan-tuan, inilah yang ditemui. Rusia telah pecah. Dengan masuknya Rusia ke Ukraine, maka COVID jatuh menjunam. Dan kata Rusia, ada ratusan factory COVID dunia yang di Ukraine ditemui 6 factory COVID. Inilah yang disembunyi mereka, dan alhamdulillah kita tahu sekarang apakah yang berlaku. Berita Arab mengatakan bahawa Ukraine lah tempat mereka biarkan berbagai-bagai bioweapon, dan COVID-19 lah yang paling ringan. Yang menakutkan ialah anthrax. Anthrax belum dirilis lagi. Anthrax sedang dibela untuk hancurkan seluruh manusia. Apa dia anthrax, tuan-tuan? Anthrax lah sangat bahaya, kena terus mati. Bangunan masih indah tapi manusia hancur, dan mereka dapat kembali mendapat bandar yang besar tadi. Sebab kalau peperangan konvensional manusia mati, bangunan pun runtuh, tetapi dengan bioweapon mereka dapat bangunan yang masih cantik. Dan ditemui di Ukraine sangat banyak, dan inilah yang menakutkan. Dan sekiranya ini diteruskan, kata Putin, kami ancam kamu dengan senjata nuklear. Dan apakah kamu akan teruskan, sebab bukan kami yang bertanggungjawab. Kalau sekiranya berlaku perang dunia pertama, ketiga, maka Amerika lah tanya mereka, sebab mereka lah yang mengadakan segala peperangan ini. Dan peperangan nuklear sangat menakutkan, dan inilah yang diancam. Dan dunia menjangkakan sekiranya Amerika kalah di Ukraine, Amerika akan menggunakan senjata nuklear. Itulah cara mereka. Ketika mereka kalah di Singapura, ketika British kalah di Singapura oleh Jepun, mereka menggunakan senjata bom atom di Hiroshima. Di Hiroshima tidak ada tentera, tuan-tuan. Mereka membunuh kanak-kanak dan wanita. Itulah perkara yang paling tidak berartika dalam sejarah manusia, yaitu bom Hiroshima, atom di Hiroshima. Apabila mereka telah kalah, mereka akan gunakan bom yang sangat tidak bertanggungjawab. Dan dijangkakan sekiranya mereka kalah di Ukraine, mereka akan hancurkan dunia dengan nuklear. Dan tuan-tuan, itulah yang dijangkakan oleh mereka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la takum hatta yaksur al-haraj wa qila ma al-haraj ya Rasulullah wa qala al-qatl. Dan Rasulullah bersabda, tidak berlaku hari kiamat kecuali berlaku pembunuhan yang total. Al-haraj, pada sahabat bertanya, mal haraj ya Rasulullah, apakah haraj itu? Maksudnya lah pembunuhan yang sangat besar. Itulah barangkali yang kita sedang saksikan sebahagian daripada hadis tersebut ini. Iqraris sa'ah, dan hari kiamat sedang menghampiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasallallahu alaikum rasuluh wal mu'minuna tadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa nabiyukum bima kuntum ta'malun. Shadaqal azim. Dan katakanlah, beramallah kamu, dan pasti Allah akan melihat amalan kamu, Rasulnya akan melihat, orang mukmin akan melihat, maka akan dikembalikan kepada Allah SWT di alam yang gaib, dan dia akan menceritakan kepada kamu apakah yang kamu lakukan di atas muka bumi dulu. Dan kita masing-masing bertanggungjawab, tuan-tuan. Dan itulah barangkali sejak Quran kita ini, perbincangan kita yang sangat tidak sepertinya ini, yang kita membicarakan tentang satu sejarah, satu umat yang sedang ditenda malang di Rusia. Dan begitu juga Islam di Ukraine juga menerima mehnah yang sama, dan kita harus mengetahui bahawa mereka lah sebahagian daripada jasad kita yang sama. Dan marilah kita berfikir, dan saya dengan rendah diri menulis sebuah buku yang kecil ini yang bertajuk Sejarah Islam di Rusia, dan saya bawa 3-4 biji dalam kereta saya. Tuan-tuan yang berminat kemudian boleh dapat selepas saya share kemudian. Dan saya minta maaf banyak-banyak
Minta maaf kepada Tuan Imam, minta maaf kepada Tuan Nazir, para jemaah sekalian, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih salawat.